Okay, so sekarang kita nak discuss pula tentang normal approximation. Okay, normal approximation. Okay, so untuk level kamu kan, untuk matrik sekarang ni, normal approximation dia hanyalah daripada binomial pergi ke normal sahaja. Binomial pergi ke normal. Kalau dulu kita belajar, kalau dululah saya belajar binomial ke normal, Poisson ke normal, binomial ke Poisson. Saya belajar 3 approximation. Tetapi untuk level kamu hanya belajar satu sahaja. Senang banget. Okay, jadi macam mana kita nak buat ni? Kenapa ada normal approximation? Kerana kita punya n itu terlampau besar tau. Dia lebih daripada 50. Kalau awak tengok dekat table kita, n kita tu sampai 50 je. Jadi kalau lah n saya ada 100, ada 70, tak boleh lah nak guna table. So sebab itulah kita akan guna normal approximation. So first syarat dia adalah, apa hal dia macam ni? So first syarat dia okay, first syarat dia adalah n dia terlampau besar. Okay, n is large. Okay, kemudian probability dia tu menghampiri 0.5. But it doesn't matter lah kan probability dia tu macam mana pun, sebab kita ada probability of success. Tapi maksudnya dekat sini, nak cakapkan dekat sini, n dia tu terlampau besar, tak boleh nak guna table. Itu je. Okay, jadi bila kita nak guna normal approximation from binomial ke normal, dia mesti memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, ada syarat Okay, yang pertama, dia punya NP dia tu greater than equals to, yang pertama apa ni, yang kedua lah macam ni. And dia first large, kemudian NP dia ni kena lebih daripada 5. Okay, ataupun NQ lebih daripada 5. Okay, so either NP lebih daripada 5 ataupun NQ lebih daripada 5. Kemudian probability dia menghampiri 0.5, lagi bagus lah. Okay, contohnya 0.49, 0.48, menghampiri 5 macam tu. Menghampiri 0.5. Okay, so now bila kita ada normal approximation, binomial yang awak kena ingat dia adalah discrete. So discrete kan, discrete nak pergi ke continuous. Macam tak make sense kan, daripada discrete nak pergi ke continuous. Daripada yang tak ada point-point tu nak pergi jadi ada point. So kita kena buat continuity correction. Kena buat continuity correction. So macam mana nak buat continuity correction? Tambah 0.5 ataupun tolak 0.5. So dekat sini dia punya hint dia adalah hint tambah 0.5 ataupun tolak 0.5. Okay, so jangan hafal. Dekat sini jangan hafal. Okay, so apa yang saya buat dekat sini adalah saya fahamkan dia. Macam mana nak tambah 0.5 ataupun nak tolak 0.5. Okay, for example, let's see lah kan. X saya follow binomial, and dia adalah 100, probability dia adalah 0.4. Okay, so bila saya nak transformkan dia kepada jadi normal, so dia akan jadi macam ni lah. And so kita kena ada mean dan variance. Oh ya, so kita kena ada kat sini mean dan variance. So mean dia sama dengan NP. Mean dia tu awak kena follow binomial lah. Binomial nak cari mean dia N darab P. Variance nak cari dalam binomial adalah N darab P darab Q. So maksudnya awak kena transformkan ini dulu. So dia jadi NP, sini NP Q. Okay, selepas itu awak kena buat continuity correction. Jadi kita nak buat continuity correction. Sebelum kita guna standard normal distribution, kita kena buat continuity correction dulu. Okay, so first step ini, second step continuity correction, CC saya panggil nama dia. Okay, okay, jadi macam mana nak buat CC ni, continuity correction ni? So let's say saya nak cari probability of X greater than equal to 95. Okay, saya mengapu je Okay, so saya nak cari greater than equals to 95. Okay, tak boleh guna table sebab kita dah tahu dah tak ada pun 95 tu dekat dalam table kita. So kita kena buat normal approximation. Jadi bila kita nak buat, kita tahu ni ada 95 ni dia adalah discrete. Tapi nak buat continuity correction. So macam mana kita nak buat? Okay, awak illustratekan dia dalam bentuk macam ni. Sini 95. So saya nak greater than equal to 95. Maksud saya nak 95, 96, 97, 98 sampailah 100. Okay,
So kita katalah 94 kat sini So ini yang saya nak sebenarnya, 95, 96, 97, 98. Itu yang saya nak. Okay, tetapi saya kena buat continuity correction. So continuity correction tu macam mana awak nak tambah 0.5 ataupun tolak 0.5 tu, awak kena buat kotak di antara mereka. Apa hal ni? Mana dia pergi? Okay, awak kena buat kotak. Okay, kotak macam ni. Tak je kotak tengah-tengah antara mereka supaya dia jadi sambung dapat point. Okay, so daripada kotak itulah baru awak nak tengok kat mana kawasan yang awak nak. Sebenarnya ni kan yang awak nak kan, 95, 96, 97. Okay, so then awak tengok permulaan kotak tu kat bahagian mana. Kalau tengok dekat sini, dia bermula dengan 94.5. Sebab itu sini akan jadi probability of X greater than equals to 94.5. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, maksudnya saya tolak 0.5. Begitu. Daripada awak hafal, tak payah. Tengok je daripada sini kotak tu. Okay, let's say another example lagi. Lepas ambil contoh bila dah buat macam ni, lepas itu pergilah terus pergi ke Z pula. So 94.5 tolak mean over standard deviation. Okay, dan seterusnya. Okay, contoh lagi, sisi lagi. Probability of X less than or equals to 95. Less than or equal So saya illustratekan dalam bentuk macam ni. So katalah ni 95. So ni 96 kan. So sini 94, 93. So dia nak 92. Less than or equal to 95. So 95 dia nak 96. 94, 93, 92. So ini kawasan yang dia nak. Okay, jadi kita kena buat table juga. Buat table pula dah. Kena buat kotak ni, kita kena buat box ni. Okay, so daripada sini saya nampak, saya lorekkan mana yang biji-biji tadi saya ada tu. Ini yang saya nak sebenarnya, kawasan-kawasan yang saya nak. So kalau kita tengok dekat sini, saya tengok permulaan kotak saya tu, dia start pada, tengok dekat sini 95.5. So dia adalah probability of X less than or equals to 95.5. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, sebenarnya saya tambah 0.5. Macam tu. So tambah ataupun tolak tak perlu nak hafal, hanya guna table ini sahaja. Bukan, hanya guna box ini sahaja. Baru awak nampak dia kena tambah ke ataupun dia kena tolak. Itu lagi senang. Okey. Lepas tu buatlah macam biasa. Tu transformkan dia jadi macam Z. Lepas itu follow lah normal distribution macam biasa. That's all.